Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung pada kuliah kita tentang ipar tadi. Kita masuk tadi tentang bapa-bapa saudara sebelah isteri atau bapa-bapa saudara sebelah suami. Mak saudara belah isteri, mak saudara belah suami. Baik, kita bercakap dulu tentang suami dulu. Jadi suami ni dengan yang boleh bersalam ialah Haji Syam. Tarik buat sini. Abang tolong abang. Baik, ambil jalan mudah, senang ni. Baik, ini keluarga kita, isteri. Ini isteri kita. Yang kita boleh bersalam ialah mak mertua. Kena cakap mak mertua. Dan ke atas tok mertua. Dan ke atas. Lepas tok mertua, lepas tok mertua apa? Moyang mertua. Kalau umur panjang lah. Ada lagi. Lain daripada ini dah tak boleh salam. Belah isteri kita hanya boleh salam dengan mak mertua. Kakak mak mertua, adik mak mertua tak boleh dah salam. Begitu juga dengan isteri yang kita boleh salam suami dengan mak kepada mak mertua. Dipanggil nenek mertua ataupun tok mertua isteri. Yang tu boleh kita salam. Yang bercabang-bercabang kita tak boleh. Kakak, adik, kakak mak mertua tak boleh. Adik mak mertua dah tak boleh salam lah. Yang boleh salam naikkan ke atas. Itu saja yang boleh salam. Jadi kalau kita balik kampung, jangan kita ziarah, jangan kita salam dengan mak mertua, mak saudara isteri ataupun nenek saudara isteri. Aurat hukum dia. Baik, begitu juga dengan suami isteri. Yang isteri boleh bersalam ialah suami ke atas dan suami ke bawah. Baik, suami ke atas ialah bapa mertua dan datuk mertua. Suami, bapa mertua suami boleh kita salam isteri, dan datuk mertua isteri, datuk mertua suami boleh kita salam. Lain daripada ini, bapa saudara suami, sama ada abang bapa mertua, adik bapa mertua, hukumnya tak boleh kita bersalam. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Ya. Bapa mertua tiri atau mak mertua tiri selepas ini. Bahagian ketiga. Ini bahagian dua dulu, iaitu ipar duai saja. Okey, bahagian yang kedua ini dulu. Yang tiri-tiri selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, ada lagi? Ada lagi masalah yang ni? Tak ada ya. Jadi mulai hari ini senang. Yang kita boleh bersalam mak mertua kita, bapa mertua kita. Yang kita boleh bersalam datuk mertua kita, opah mertua kita. Dan ke atas. Dan ke atas. Baik. Dan yang kita boleh bersalam anak kita, cucu kita dan ke bawah. Baik. Jadi tuan-tuan, tolong berhati-hati dengan sebelah suami kita atau sebelah isteri kita. Kalau sebelah kita, yang tu tak ada masalah. Anak abang, itu tak apa, itu anak saudara betul. Anak kakak, anak adik, itu anak saudara kita. Tak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang ini ialah anak. Baik, yang jadi masalah sekarang ialah ini suami. Ya, ini suami. Ya, ini suami ya.
Baik, ini suami. Yang ini adalah isteri. Baik, ini isteri. Dipanggil sebagai suami isteri. Cengih rupa suami. Ya. Isteri senyum. Masa balik kampung isteri, tu ya dia senyum tu. Baik, isteri ni pula ada adik. Ada adik isteri. Yang ni adik isteri. Okey, adik isteri. Okey, adik isteri. Dipanggil sebagai adik ipar. Yang ni isteri, yang ni adik isteri. Adik ipar. Adik isteri pula ada anak. Okey, ada anak perempuan. Anak perempuan. Jadi anak perempuan, adik isteri, dengan isteri dipanggil apa? Anak saudara. Okey, anak perempuan ni dengan kita suami, batal tak batal nak sembahyang? Batal tak? Baik. Ini adik-beradik. Kita dengan laki-laki ni abang ipar. Abang ipar kita ada anak. Anak abang ipar dengan kita adalah bakal air sembahyang. Dia bukan anak saudara kita. Anak saudara belah isteri bukan anak saudara kita. Anak saudara belah suami bukan anak saudara akak-akak. Abang-abang hanya boleh bersalam dengan anak saudara abang-abang, anak adik atau anak abang. Boleh salam. Tapi anak belah isteri, anak saudara belah isteri tak boleh abang-abang salam. Batal air sembahyang. Hukum batal wuduk. Begitu juga dengan akak-akak. Dengan anak saudara belah suami batal wuduk, tak boleh tunjuk aurat. Baik, setakat tu dulu. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada ya? Baik, jadi saya rasa yang bahagian ipar dua ini kita ambil keputusan senang saja. Yang boleh kita bersalam dengan mak mertua, opah mertua dan ke atas. Kalau isteri, bapa mertua dan ke atas. Anak adik ipar, anak abang ipar, anak kakak ipar, jangan tuan-tuan bersalam. Yang tuan-tuan boleh bersalam anak sendiri, anak saudara sendiri. Anak belah saudara sendiri boleh. Ustaz, ya. Saya ada anak saudara Ustaz. Ya. Jadi anak saudara ni anak kakak saya Ustaz. Ya. Dengan suami dia saya boleh tak bersalam Ustaz? Makcik boleh salam tak Ustaz? Tak boleh. Ustaz, ya. Makcik ada anak saudara, anak kakak. Ya. Perempuan ke? Ya. Dia kahwin, suami dia dengan makcik batal tak Ustaz? Batal. Bukan anak makcik, itu menantu kakak. Awal-awal saya sebut tadi. Itu menantu kakak, tak boleh salam. Menantu tok, menantu apa nama kakak kita ni opah saudara. Opah saudara, maka anak ataupun cucu saudara tadi, tuan-tuan tak boleh salam dengan suami dia. Dengan suami cucu saudara tu, atau isteri cucu saudara. Baik, habis ya? Ada lagi soalan tentang ini? Baik, sekarang kita masuk tentang tiri. Tentang tiri. Yang pertama, dengan bapa tiri, mak tiri, anak tiri, cucu tiri, tidak batal wudu dan tidak haram bersalam. Boleh ya? Saya pun nak tengok juga. Nak bagi soalan, mari. Nak bagi soalan ke mari? Betul? Oh. Sebab ada hero.
Baiklah, dia ada penyelamat. Baik. Dengan anak tiri tak batal. Tuan-tuan kahwin dengan janda, janda tu ada anak, itu anak tiri, tak batal. Sampai bila Ustaz? Sampai bila-bila, walaupun dah bercerai pula dengan janda. Janda tu anak dua, tuan-tuan kahwin dengan janda. Anak janda tu anak tiri, 2 tahun kahwin, bercerai pula, maka dia dipanggil anak tiri, tak jadi hal, tak batal. Contoh Nesh. Nesh dengan Sosilawati. Kenal kan ni? Nesh dengan Sosilawati. Kenal bang? Tak kenal pula dah. Tak kenal buat kena contoh lah. Baik. Ini Nesh, ini Sosilawati. Nesh duda, ada anak tak? Ada. Sosilawati ada anak tak? Ada. Mereka kahwin duda dengan janda. Contohlah. Ini bukan Nesh di Malaysia ni, di Afrika sudah ni. Jadi masing-masing ada anak, masing-masing ada anak. Maka anak Sosilawati dengan Nesh hukumnya tak batal air semayang. Ustaz, itu masa dia berkahwin Ustaz. Sekarang dah bercerai Ustaz. Walaupun dah bercerai, walaupun dah bercerai, anak Nesh dengan Sosilawati pun tak batal air semayang, walaupun dah bercerai mak bapak, tetap anak tiri. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Ya. Anak tiri, anak Nesh dengan anak Sosilawati boleh kahwin. Anak dengan anak boleh kahwin. Jadi dengan nenek tiri pun tak batal. Ini baru bab anak dulu, belum sampai nenek lagi ya. Sabar ya. Baik. Nanti kita jawab soalan nenek, soalan datuk ya. Baik. Jadi kita padam dulu gambar ni. Ibu nampak dia di belakang ya. Yang di bawah pun nampak lah, kita minta nampak. Baik. Ini nama dia Leman Duda. Kita maaf ya, Leman Duda. Ada 2 anak misalnya. 1 anak perempuan, 1 anak perempuan. Ini Leman Duda, ada anak perempuan. 1 lagi ada anak jantan. Ya, makfal. Okey. Ini anak dia lah, anak Leman Duda. 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya, yang laki-laki ni dia buat jari macam tu pula. Hello. Kahwin dengan tipah janda. Kahwin dengan tipah janda. Tipah janda. Ya. Baik, jadi tipah janda ni ada 2 pula anak. Ya, nama yang pertama laki-laki lah. 1 geng dengan anak sendiri lah. Ini anak laki-laki dia. Dan yang ini anak perempuannya. Baik. Jadi ini Leman Duda. Yang ini tipah janda. Leman Duda kahwin dengan tipah janda, dipanggil apa? Suami isteri. Jawablah. Tak apa, betul insya-Allah. Leman dan Duda kahwin dengan tipah janda, dipanggil apa? Suami isteri. Anak beranak ni sama-sama mereka dipanggil apa? Anak tiri. Yang ni anak tiri. Batal nak sembahyang? Tak batal. Okey, sampai bila tak batal? Sampai bila-bila tak batal.
Walaupun Leman dengan Tipah ni bercerai, tetap tak batal. Okey, soalannya, Ustaz, sama-sama mereka ni Ustaz, boleh kahwin tak? Yang si perempuan ni boleh tak kahwin dengan yang ni? Hukumnya boleh kahwin. Maka duduk dalam rumah kena tutup aurat kalau berkongsi rumah. Sama-sama anak-anak ni, sama-sama mereka boleh kahwin, dipanggil sebagai besan sebantal. Kan mereka ni sebantal, dua-dua orang ni. Suami isteri sebantal tak? Sebantal. Tapi jadi mak mertua dipanggil besan sebantal. Mereka 4 orang ni sama-sama ni batal sembahyang. Boleh kahwin. Boleh faham? Setakat ni dulu, boleh faham? Okey, baik. Bila kahwin Leman dengan Tipah, dapat anak. Dapat baby. Dapat baby. Baik, baby ni tuan-tuan, ni, baby ni anak mereka berdua. Dengan adik-beradik ni batal tak? Dengan adik-beradik ni batal tak? Tak, dipanggil sebagai sebapa, yang sebelah ini seibu. Tadi abang yang soal tadi. Inilah jawapannya. Yang ini dipanggil sebapa ni. Sebapa lain mak. Yang ini pula seibu, lain bapa. Dia ni adalah adik kepada mereka berempat. Maka dia dengan 4 orang ni tidak batal sembahyang. Boleh faham? Setakat ni boleh faham? Baik. Yang keempat, ini Leman duda, ini anak perempuan dia. Batal tak sembahyang? Tak batal. Ini anak lelaki. Anak lelaki ni nama Ijoy. Okey, yang ini nama Joel. Okey, Joel lah pun nama. Joel lah senang. Baik. Yang ni Ijoy. Dengan bapak ni, mana Cik Loman? Dengan bapak ni batal tak sembahyang ni? Tak mau jawab. Tak mau jawab ke macam mana? Ustaz nak perkenal saya ni. Okey, Ijoy ni dengan bapak ni batal tak? Tak lah, jantan dengan jantan nak batal apa? Menyemuk aja. Baik, sekarang Ijoy dah besar, dah 22 tahun. Ijoy menikah pula dengan satu perempuan. Nikah pula dengan satu perempuan. Baik, perempuan ini dengan Leman batal dah air sembahyang. Perempuan ini dengan Leman batal dah air sembahyang. Hukumnya batal air sembahyang. Leman tak batal dengan Joyce saya. Tapi dengan isteri Ijoy, Leman batal. Tuan-tuan ada anak tiri tak? Siapa sini ada anak tiri? Ada anak tiri? Isteri anak tiri Abang Haji dengan Abang Haji batal air sembahyang. Boleh Abang Haji? Yang tak batal menantu betul, anak kandung. Anak kandung kita kahwin, dapat isteri. Isteri itu menantu kita. Anak tiri kahwin, itu bukan menantu. Kalau bercerai Ijoy dengan, ini panggil apa ni? Panggil Siti lah, senang. Kalau Ijoy bercerai dengan Siti, Ijoy ni, Siti boleh kahwin pula dengan Leman. Masa Siti kahwin dengan Ijoy, dia panggil Leman apa? Dia panggil apa? Pak, abah. Kan? Bila dah bercerai dengan Ijoy, kahwin dengan Leman, panggil apa? Panggil abang. Panggil anjing. Buat. Jadi tuan-tuan yang mana ada anak tiri,
yang mana ada anak tiri, abang-abang, isteri anak tiri, batal air semayang. Akak-akak, suami anak tiri, batal air semayang. Boleh faham tak? Boleh. Baik. Ini nama dia ijam. Anak leman duda nama dia ijam. Ijam dengan tipah janda batal tak? Tak, mak tiri. Yang ni namanya pi'ah. Pi'ah dengan mak janda lu batal tak? Tak. Okey, dia tak batal. Pi'ah ni pula nikah dengan suami dia. Ya, suami dia orang kuat masjid. Ni suami dia. Tok janggut lagi. Jadi suami si PA dengan leman batal tak? Tak batal. Jantan dengan jantan. Okey, suami PA dengan tipah tertipu, batal tak? Batal hukum dia. Ini bukan menantu PA. Ni menantu apa ni? Menantu leman dengan apa? Dengan janda dia dulu. Dengan isteri pertama dia dulu. Boleh faham setakat ni? Boleh faham? Kalau faham saya padam yang ni. Ya. Ijam boleh kahwin dengan Joyce. Ijam boleh kahwin dengan Joyce. Boleh tak mereka kahwin walaupun leman dengan tipah masih lagi suami? Boleh. Boleh kahwin. Walaupun mereka ni suami isteri, tapi sama-sama mereka boleh kahwin. Baik, ada lagi masalah? Habis? Baik, habis saya padam yang ini. Tak ada soalan ya? Baik. Ya, padam apa? Ya. Ya, tipah ni yang padam kan? Padam bawah. Ya. Nampak dah dah. Dah lah. Ya, faham, kejap. Kita tengok dulu kita padam. Okey dah. Lama dah. Dah masuk dalam CD. Dah senang. Baik, tadi Ijoi kahwin dengan Siti. Bercerai Ijoi dengan Siti. Boleh tak kahwin dengan Ijam? Boleh tak? Boleh lah. Boleh lah hukum dia. Kalau ada anak tak batal lah. Kalau Siti kahwin dengan Ijam, tak jadi menantu leman. Dengan sebab dah jadi menantu leman, tak batal air semayang. Dan tak boleh kahwin sampai bila-bila. Sebab dah kahwin dengan anak dia ni, anak leman. Nama Ijam tadi. Boleh ya? Baik, habis. Baik, sekarang laki-laki ni nama Yusri. Okey. Perempuan ni pula nama Era. Okey, nama dia Era. Dua-dua anak dara dengan teruna. Kahwin. Bila kahwin 2 tahun, 3 tahun bercerai. Sebab tidak ada anak. Cerai lah Abang Rahman. Cerai. Maka Era pun berkahwin dengan satu lagi laki-laki. Ya, satu laki-laki. Cerai. Ya. Dia makan di dalam motor banyak. Baik. Bila dah habis bercerai, Era kahwin dengan orang lain. Namanya Aru. Okey, kahwin. Dapat anak namanya
Siti. Baik, Siti ni anak Era dengan Aru. Siti dengan Aru jadi apa? Anak kandung. Dengan Era jadi anak kandung. Batal tak semayang? Bila Siti besar, kerja Kelang jumpa dengan Yusri. Yusri supervisor Kelang. Bercinta pula. Soalannya boleh kahwin tak? Anak Era dengan Yusri. Boleh kahwin? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Hero, macam mana Hero? Boleh tak? Boleh kahwin? Okey, sekarang anak Era boleh tak kahwin dengan Yusri? Bukan benih Yusri. Siti ni bukan benih Yusri, benih si Aru ni. Maka dia bukan anak Yusri. Hukum dia tak boleh kahwin dengan Siti dengan Yusri, walaupun bukan benih Yusri. Tak boleh kahwin. Sebab Era pernah menjadi isteri si Yusri. Maka anak dia ni adalah anak tiri Yusri. Boleh faham? Boleh faham? Akak-akak faham tak? Akak kahwin dengan suami akak 20 tahun akak kahwin, bercerai. Suami kahwin lain, akak pun kahwin lain. Suami akak menikah lain. Anak suami akak tu tak batal air sembahyang dengan akak. Tuan-tuan kahwin dengan isteri tuan-tuan, bercerai. Lepas bercerai dia menikah lain. Anak dia dengan suami lain tak batal air sembahyang dengan tuan-tuan. Ni adalah kes dia. Boleh faham? Baik, Yusri pula dia tengok Era kahwin dengan si Aru, dia pun pula kahwin dengan Pasha pula. Boleh buat, aku pun boleh buat. Dengan Pasha pula kahwin. Kan? Ni Pasha. Dapat pula anak namanya Feshi. Anak Feshi ni jantan, nama dia Feshi Udin. Orang panggil Feshi. Feshi ni dengan Era boleh kahwin tak? Boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Sebab Era pernah kahwin dengan Yusri. Okey, sekarang Ustaz, Yusri kahwin dengan Pasha, Era kahwin dengan Aru. Masing-masing dah ada anak. Boleh tak anak ni kahwin dengan anak dia? Boleh tak kahwin sama-sama anak ni? Hukum boleh kahwin. Hukum boleh kahwin. Yang ini boleh kahwin dengan yang ini. Okey, ada masalah setakat yang ini? Tak ada masalah ya? Baik, kita masuk yang ke seterusnya. Ero, balas. Okey, kita tengok sambil tu kita tengok soalan. Sementara dia padam ya. Ustaz, kalau pesakit diabetes yang kena potong jari-jari kakinya, macam mana nak buat dengan jari-jarinya yang dah dipotong? Apakah cara-cara nak tanamnya? Jari bukan mayat. Tak payah mandi, tak payah kapan, dan tak payah telkin. Jangan tuan-tuan telkin pula kaki orang potong kecil manik. Wai kaki bin kaki, jenuh tuan-tuan. Tanam saja dah, di mana pun boleh tanam. Sebab orangnya masih hidup kat hospital sana. Nak tanam di kubur ke Ustaz? Tak payah. Tanam belakang rumah pun tak apa. Sebab dia bukan mayat, dia anggota. Bungkus elok-elok, tanamlah. Yang sekira-kira tanamnya, binatang tak boleh makan, binatang tak boleh buat keluar gonggong, buat lari kaki dia. Agak-agak tuan-tuan lah. Tanam di mana? Mana-mana sajalah. Belakang rumah pun boleh dan sebagainya. Sebab dia anggota sahaja, dia bukannya mayat. Baik, sekarang orang laki-laki. Ya.
Balik ke sungai, dia dihormati. Bila dihormati, kena tanam. Balik ke sungai, nanti ikan tomah makan. Ikan tu makan, dah tak dihormati. Jadi kita tanam. Baik, ini ada seorang laki-laki. Ya, tapi rambut stay perempuan, rebonding. Baik, nama dia ialah Q. Ya, namanya Q. Kahwin pula dengan satu perempuan janda. Ya, namanya Linda. Ya, nampak mana? Ya, ni Linda. Okey. Linda ni janda. Ada pula seorang anak laki-laki, namanya Boy. Okey, ini Boy. Q jantan. Oh, bisa lagi tak nampak pula jantan tu. Kahwin dengan Linda. Dan Linda ni pula ada anak laki-laki. Soalannya, Q dengan Linda dipanggil apa? Suami isteri. Batal tak sembahyang? Tak batal. Itulah kena tanya. Bila tanya merapu jawab. Q suami, Linda apa? Isteri. Batal lah. Batal lah kan. Kita nasi lemak je pasal Ustaz mengantuk Ustaz. Ada je alasan. Batal tak? Dah Ustaz, pasal apa laki bini batal Ustaz? Dah kahwin, apa nak batal-batalkan lagi? Sebab kalau kata bercerai, boleh rujuk balik tak? Kalau tak batal suami isteri, kalau dah rujuk, dah bercerai, dah tak boleh rujuk. Macam mak mertua dengan menantu. Batal tak? Tak batal. Kalau bercerai, tetap tak batal. Sebab itulah suami isteri tak batal. Sebab kalau bercerai, boleh rujuk balik. Sebab hukumnya tidak batal air sembahyang. Baik, Q dengan anak dia, Boy, batal tak? Tak batal. Laki-laki dengan laki-laki. Soalannya, Q ada mak, Q ada mak. Wah, dah mak ni sekolah. Wah, dah rubah pun jenuh lah. Ya, mak. Ibu mertuaku. Jadi mak ni, mak Q dengan budak ni batal. Ulang balik. Q kahwin dengan Linda janda. Linda janda ada anak. Anak Linda janda dengan mak Q batal tak batal? Hukumnya batal air sembahyang. Itu bukan cucu dia. Itu bukan cucu tiri. Jadi kalau anak tuan-tuan kahwin dengan duda, anak tuan-tuan kahwin dengan janda, tolong berhati-hati. Anak janda tu dengan tuan-tuan batal air sembahyang. Yang tak batal, lepas mereka kahwin dapat anak. Dapat anak nama girl. Dengan yang ni baru tak batal. Dapat anak namanya Zul. Dengan yang ni baru tak batal. Tapi hamba Allah ni, dengan dia ni batal. Boleh faham yang ni? Ustaz, Q ni, Boy ni anak tiri, kahwin pula dengan satu perempuan. Perempuan ni dengan Q batal tak? Batal air sembahyang. Dia bukan menantu yang tadi. Boleh faham? Ada soalan setakat ni? Ya. Boy itu anak tiri Q. Tapi dia anak tiri nenek juga. Dia anak tiri kepada cucu tiri lah. Dia cucu tiri kepada nenek. Tak, yang ni bukan cucu tiri. Q bapa tiri pada Boy.
Tapi mak Q bukan opah tiri. Bukan. Opah tiri tu tuan-tuan kena faham. Opah tiri ni apa? Hero. Bangun. Heroin. Main bangun. Abang bangun. Baik. Mari. Balik. Yang kata opah tiri tu mana? Ni hero. Main ni. Okey. Tuan-tuan bayangkan, hero ni laki-laki. Yang tengah ni opah. Umur 60 tahun. Yang ni cucu opah. Hero kahwin dengan opah, itulah cucunya. Baru dipanggil cucu tiri. Hero kahwin dengan perempuan opah, ni cucu dia. Cucu opah. Hero adalah tok tiri kepada cucu tiri. Yang ini tak bakal sembahyang. Dalam kes ini, bukannya dia yang kahwin. Yang kahwin Q. Dia bukan opah tiri. Boleh faham? Terima kasih Hero and again. Siapa yang tak faham opah tiri tadi? Kalau isteri saya ada nenek tiri. Saya dengan nenek tiri isteri batal air sembahyang. Tuan-tuan dengan nenek tiri isteri tuan-tuan batal. Tuan-tuan dengan mak tiri isteri batal. Akak-akak dengan tok tiri suami batal. Akak-akak dengan bapa tiri suami batal. Boleh? Saya buat contoh. Boleh? Adam. Baik, soalan kedua. Apa hukumnya antara ibu tiri isteri dengan suami? Ni soalan abang tadi. Ibu tiri isteri dengan tuan-tuan batal air semayang. Boleh kahwin. Dah boleh? Baik, contoh. Baik, ini adalah tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Kahwin dengan isteri tuan-tuan. Okey, isteri tuan-tuan. Ini adalah bapa mertua. Okey, bapa mertua. Ada 3 orang isteri bapa mertua. Ada yang punya. Isteri nombor 1, isteri nombor 2, isteri nombor 3. Isteri tuan-tuan adalah anak isteri nombor 1. Okey. Maka tuan-tuan, ini isteri, anak isteri nombor 1. Tuan-tuan tak batal dengan yang ini je. Dengan mak isteri. Ni mak diri isteri. Yang ini batal. Tuan-tuan, dengan yang ini batal air semayang. Tuan-tuan tak batal dengan isteri bapa mertua nombor 1 saja. Andai kata bapa mertua ni mati, yang ni jadi janda, tuan-tuan boleh kahwin dan jadi madu pada dia. Dulu panggil makcik, sekarang panggil anja. Boleh faham setakat ini? Jadi kalau bapa mertua tuan-tuan ada banyak isteri, tuan-tuan hanya boleh bersalam dengan isteri mak isteri tuan-tuan saja. Isteri-isteri lain tak boleh. Isteri bapa mertua yang lain tak boleh. Habis. Ada soalan? Ada masalah? Ya. Anak pun batal juga. Anak nombor 2, anak nombor 3 pun batal juga. Tak boleh.
Isteri ni dengan anak-anak yang lain. Ini adik-adik beradik sebapa, lain mak sebapa tak batal. Dah habis soalan lah. Saya nak sambung lagi. Tengok dia duk main getah tu tak jadi. Siapa duk main getah tu, pelak main getah. Baik. Okey, tuan-tuan rehat yang ni dulu. Tenang-tenangkan fikiran. Saya dah pening dah Ustaz, nak termuntah dah rasa ni. Dah termuntah dah Ustaz. Oi, pening. Tak pening faham betul-betul tak? Baik, kita jawab soalan satu-satu. Ya. Nak kali ni sedang isteri memang nak salam lah. Tapi bila itu kita macam kita jadi sombong tak salam. Ya, jadi bila kita tak salam dengan anak saudara belah isteri, tak salam dengan bapa saudara belah suami, kadang-kadang orang tuduh kita sombong. Orang dah suruh tangan tak ada sambut, sombong. Bukan sombong, ini masalah hukum. Orang yang kata sombong tu bengong. Suruh mengaji tak nak. Dia tak faham. Dia kutuk kita pula. Dia kata tak tahulah sekarang ni adik-beradik pun dah tak salam. Ini mengaji Ustaz Kazim lah ni. Udah saya juga yang kena. Ini bukan perintah saya, ini hukum Allah Ta'ala. Tuan-tuan cakap je sekali. Sebab itu kalau tuan-tuan rajin, panggil anak beranak buat satu hari keluarga, panggil ustaz bagi ceramah bab ini je, supaya senang faham. Panggil ustaz, ustazah, ustaz, bagi ceramah, insya-Allah. Boleh ya? Baik. Bolehkah seorang suami membayar zakat harta bagi isterinya? Tuan-tuan nak bayar zakat harta pada isteri, boleh ya? Berapa zakat kamu nak abang bagi pada kamu? Bayarkanlah zakatnya. Kalau nak bayar terpulang, ya, dibolehkan. Sekiranya isteri mempunyai pendapatan sendiri, bolehkah suami melarang isterinya membelanja dan membeli barang mah dengan alasan takut tidak menjaga zakat? Hak isteri, harta isteri, hak isteri lah. Pendapatan isteri dah kena tekak lah bang. Pendapatan isteri adalah pendapatan isteri. Bila sebut pendapatan isteri, suami tak boleh usik. Ya, isteri kerja, ada pendapatan. Tak boleh suami pergi ambil duit isteri, pergi cocok dekat dinding bank. Nak cocok, bagi tahu dulu. Nak pakai, bagi tahu dulu. Itu hak isteri. Dan tuan-tuan tak boleh larang dia nak sedekah. Itu duit dia. Nak bagi dekat mak dia, itu duit dia. Jangan larang. Yang isteri tak boleh pakai ialah harta suami. Suami bagi duit 500. Nah, 500 belanja dapur, bawang, ikan, bilis, santan, daging. Itu belanja suami di dapur. Yang ini yang isteri tak boleh belanja ni. Tuan-tuan masak kari, pergi bagi dekat jiran sebelah kari tanpa izin suami, berdosa. Telefon dulu isteri, abang, saya nak bagi santan ni, nak bagi gulai ni dekat jiran, boleh ke abang? Abang kata bagilah sedekah, silakan bagi. Kalau suami kata, abang boleh tak bagi gulai ni dekat jiran sebelah? Jangan. Maka jangan bagi. Habis itu ustaz, tak adalah pahala ustaz. Ada pahala taat pada suami. Okey ustaz, sekarang saya nak bagi juga ustaz. Saya tak nak minta izin suami. Santan suami, ikan semua duit suami, gas pun duit suami. Saya nak bagi juga ustaz. Nak kira orang tua tu tekuk yamak ustaz, bagilah. Pahala dapat suami, dosa dapat pada isteri. Pahala dapat dekat suami, dosa dapat dekat isteri. Silakan bagi kalau nak bagi juga. Sebab itu harta suami kena jaga sungguh-sungguh.
Nabi pesan, jaga harta suami. Okey Ustaz, kalau dia bagi dekat saya Ustaz, 1,000 sebulan Ustaz. Dia kata, "Pak, ini 1,000 sebulan. Kau suka kamu lah nak belanja dapur ke apa, abang serah pada kamu semua." Itu nama dia lesen agung. Mujur benar lah. Tapi kalau suami dia kata, jaga elok dengan buat tantu hala, wajib isteri jaga. Baik. Habis. Ya. Ya. Saya ada seorang kawan. Ya. Saya ada seorang kawan, Dia Islam. dia Islam. Dia belanjing. Dia belanjing. Kita buat nasihat dia jangan belanjing. Ya. Dia kata tak ada telefon dalam Quran, tak boleh belanjing. Ya. Kami pun tak payah nak debat dengan dia. Ya. Minta tolong Ustaz. Jadi dia belanjing sebab apa? Dia belanjing, dia bawa anjing pergi jogging. Oh. Dengan anjing, macam kehidupan betul. Bukan sebab-sebab lain, jaga rumah, jaga kebun, tak ada. Kamu dia kata safety. Safety lah. Oh. Baik, apa hukum orang Islam membelanjing? Tengok sebab. Kalau dia ada kebun, untuk menjaga kebun dia, hukumnya harus. Kalau dia belanjing sebab nak berburu binatang hutan, ayam, napuh, kijang, hukumnya harus. Kalau dia belanjing untuk jaga rumah dia supaya penyerumpak tak masuk, harus. Tetapi kalau saja-saja bela, maka hukumnya dilarang. Duduk dalam rumah tidur dengan anjing, tak boleh lah. Kalau nak bela sebab takut safety, di luar je, jangan masuk dalam rumah. Bersentuh boleh sama, takut tak larat sama. Jadi kalau tuan-tuan belanjing sebab nak mengelakkan perompak dan sebagainya, harus. Tapi kalau bela saja-saja nak pergi jogging, teman tidur, teman semakan, haramlah, tak dibenarkan. Baik, habis. Ya. Baik. Orang yang tidak boleh menerima zakat ialah orang yang memang di bawah tanggungan. Bermakna seorang bapa tidak boleh bagi zakat pada anak dia dengan niat fi sabilillah, sebab anak tu memang tanggungan dia. Boleh faham? Seorang suami tak boleh bagi zakat pada isteri. Isteri tu tanggungan suami. Tetapi isteri boleh bagi zakat dekat suami, sebab suami bukan tanggungan isteri. Suami tu apa kerana, maka isteri boleh bagi zakat kepada suami dia. Seorang bapa boleh bagi zakat pada menantunya, sebab menantunya bukan orang di bawah tanggungan bapa. Boleh faham? Seorang anak tak boleh bagi zakat pada mak dia, sebab mak tu tanggungan anak. Yang bukan tanggungan dibolehkan. Baik. Satu pasangan telah berzina sewaktu dalam bertunang, anak telah lahir setelah 7 bulan mereka bernikah. Maka bagaimanakah hukum pertalian anak itu dengan si bapa? Saya dah kata tadi, lebih tak 6 bulan. Kalau lebih, macam biasa. Sekarang 7 bulan, bolehlah dibinkan, bolehlah dibuatkan dengan apa-apa dengan si bapa tadi. Baik, habis. Baik, saya ingin mencadangkan pihak ustaz dapat memberi tajuk khas ekonomi secara Islam, cara Rasulullah di zamannya. Di dalam tersebut, ceramah tersebut insya-Allah dapat diberikan nas-nas dan dalil di dalam Al-Quran dan hadis supaya jemaah dapat memahami dengan agak terperinci mengenai subjek ekonomi secara Islam. Yang tu kena pihak surau lah anjurkan. Panggillah siapa ekonomis Islam untuk cakap, profesor pensyarah Islam cakap. Ya, saya boleh bawa tajuk ni, tapi saya bukan khusus pakar pandai bijak dalam ekonomi. Secara ceramah secara umum boleh lah. Jadi nak cakap pasal bab ni kena ambil orang dia lah, the right man on the right job lah. Saya bukannya the right man untuk bercakap tentang soal ekonomi. Setakat sikit-sikit boleh. Saya dah kata pada tuan-tuan, ya, dah kata dah, masjid bukan ceramah agama je. Masjid ni macam-macam boleh buat. Ekonomi, saham, politik, sosial, boleh cakap dalam masjid. Termasuk dalam keselamatan. Sekarang ni masalah ragut nombor 1. Apa salahnya buat ceramah membentras ragut dalam masjid? Cara-cara nak mengelakkan orang perempuan kena ragut.
buat ceramah, panggil polis buat ceramah. Sebab hari ni ragut ni terlalu berleluasa. Orang perempuan tak tahu penggunaan beg tangan. Naik motor, beg tangan tak di sini, peluk suami. Di mana sepatutnya beg tangan nak diletakkan ketika naik motosikal? Di belakang, di raga, antara suami dengan isteri. Kena belajar betul-betul. Beg tangan tali panjang bagus atau beg tangan tali pendek yang bagus? Ada setengah orang dia selempangkan beg tangan dia selempang macam ni. Dia rasa selamat dah pergi petalin strik pakai selempang macam ni. Dia tak tahu bila perompak tarik dia patah tengkok ni. Yang boleh selempang macam itu, selempang ke depan atau selempang macam ini, hanya boleh tuan-tuan buat masa pergi umrah. Pakai duk sangkut beg jalan lah, pergi tengok unta tu, tak apa lah. Tapi di Malaysia jangan duk buat, patah tengkok tuan-tuan. Jadi kena ajar betul-betul pada orang perempuan, bagaimanakah cara pakai beg tangan yang betul-betul supaya selamat daripada ragu. Koma tuan-tuan, mati dengan sebab beg tangan RM2 isi di dalamnya. Mengenai gerakan tabligh di Malaysia, semalam ustaz ada membicarakan sedikit mengenai gerakan tabligh. Apakah hukumnya dinyatakan dalam Quran dan hadis mengenai gerakan ini, dan juga apa pendapat peribadi pihak ustaz mengenai gerakan ini yang agak pusat mencari pengikut dengan berpegang kepada amalan tabligh. Ini adalah aktiviti Rasulullah yang utama di zamannya. Saya ni tabligh lah tuan-tuan. Saya ni tabligh lah. Tabligh saya ni. Tabligh itu menyampaikan. Tabligh maknanya menyampaikan. Rasulullah dia bukan tidur dalam masjid, dia ceramah dalam masjid, dia dakwah. Itulah makna tabligh. Tabligh bukan makna tinggal anak isteri kemudian tidur di masjid siang malam pagi petang. Bukan. Rasulullah tabligh, tapi dia balik pada isteri dia. Dia layan anak-anak dia. Dia layan anak-anak tiri Rasulullah. Itulah makna tabligh. Jadi tabligh ni di Malaysia ni bagus. Bukan semua orang boleh buat dakwah, mengajak orang ke masjid. Kita tak mampu buat. Yang boleh buat ialah jemaah tabligh. Bagus. Tetapi cubalah jadi tabligh yang sebenar-benarnya, dengan tidak meninggalkan urusan dunia. Rasulullah masih lagi berniaga. Rasulullah masih lagi jadi suami yang baik. Rasulullah tidak tinggalkan dunia. Rasulullah suruh sahabat-sahabatnya maju. Dan Rasulullah memberikan hak kepada isteri dan anak-anak Rasulullah. Itulah makna tabligh. Yang seterusnya, tabligh itu maknanya berdakwah, menyampaikan. Bukan maknanya tabligh itu duduk dalam bilik, dalam masjid, ibadat, tak ada dakwah. Maksud tabligh ialah berdakwah. Bukan berzikir seorang-seorang. Zikir itu di rumah lagi afdal. Sembahyang sunat di rumah lagi afdal. Yang naknya ialah berdakwah. Saya ni walaupun tak masuk jemaah tabligh, tapi saya tabligh. Tadi Haji Syam sebut, hari ni saja jadual saya berapa tempat. Subuh, sekarang subuh tadi 1 jam suku. Sekarang 2 jam. Saya bercakap dengan tuan-tuan, pukul 9 sampai pukul 12 sekarang ni. 9 suku sampai 12 suku, 3 jam. 3 jam ke? 3 jam ada berhenti. Semalam berapa jam? 2 jam. Nanti sekolah tahfiz Melati pukul 3, pukul 4. Haiti di surau apa? Taman Melati 5 sampai 6. Malam ke Isyak, Maghrib, saya lah tabligh. Besok pagi pukul 9 ijtimak di sekolah saya. Pukul 9 sampai pukul 12. Pukul 3 petang di Simpang. Pukul 5 di Taiping. Maghrib di Taiping. Itulah tabligh. Maknanya menyampaikan dakwah. Baik. Kemudian saya pergi ke majlis, ke masjid, ke majlis ni, dan solat berjemaah Isyak sudah tamat. Imam kita kena solat balik. Imam kata kena solat balik, pasal dia dah batal dalam solat, tapi diteruskan solat hingga tamat. Jadi adakah solat sah, solat jemaah? Perlukah saya ulangi solat? Tuan-tuan, sepatutnya tu imam, dia tak payahlah khabar yang dia batal.
Habis-habis semayang baru dia teringat dia tak ada wudu. Yang kena ulang saja dia je, makmum lantak je lah. Jangan buat mic pula tahu-tahu. Ulang balik, cuk, ulang balik. Saya terlupa ambil wudu. Ini pun kalau baca punya imam. Dia tak payah bagi tahu. Ustaz, saya tak mau ikut dia ustaz, saya nak balik ustaz. Bila balik, tak payah buat sah. Yang tak sah tu imam. Dia seorang kena ulang. Misalnya pagi subuh hari Jumaat, tu imam saja yang hafal surah Sajdah. Sedar-sedar pukul 5.40. Isteri kejut. Abang, cepat abang, 5.40 dah masuk waktu subuh abang. Isteri kejut, suami melompat pakai jubah, balut serban, naik motor terbang pergi ke surau. Baru isteri teringat suami tak sempat mandi hadas besar malam Jumaat. Allah, kebetulan jiran start motor nak pergi. Din, bagi tahu Abang Haji dia tak ada mandi junub, nanti tak sah semayang. Dia tadi pun rescue tuan-tuan. Nama dia Wonder Pet. Dia pun hambat tak sempat. Tu imam lagi laju. Imam dah jadi solat subuh imam. Habis. Dia pun tak tahu nak buat apa, dia ikut sekali. Allahu Akbar. Maka lepas habis sembahyang subuh, Din kata kat Abang Haji, imam tak ada mandi tadi Oh, tu saya tadi nak mari imam dah sembahyang lah, tak boleh buat apa. Saya pun ikut sekali. Maka Din dengan Abang Imam ulang balik sembahyang. Dan imam tadi jangan umum masa sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, saya nak umumkan yang mana sembahyang subuh pagi tadi, tolong ulang balik ya. Saya terlupa mandi hadas besar. Tak payahlah umum. Isteri tu imam 2 bulan tak keluar rumah tu. Asyik orang tengok isteri dia orang gelak. Tak payah umum, biar dia diam sah sembahyang. Yang tak sah dia ulang balik sembahyang. Baik, adik saya lantak ke dia lah. Pasal makmum tak tahu. Yang kena umum semua ialah makmum tahu tu imam tak sah. Seperti pergerakan dia tak betul, menambah rukun, mengurangkan rukun, bacaannya salah, bacaannya tertinggal, yang tu kena ulang. Tapi masalah tak ada wudu, tak mandi hadas besar, makmum tak tahu masa sembahyang, jalan teruskan. Yang tak sah kamu, kami sah. Hukum dia. Walaupun dah diumumkan 3 Jumaat berturut-turut. Baik, adik saya tak kisah, walaupun nama dia bukan Aiman. Adik saya tak kisah anak laki-laki dia bawa kawan laki-laki dan teman wanita dia di rumah. Bila saya tegah tentang aurat dan maksiat, adik saya kata budak-budak tu dah dianggap anak, siap bersalam dan girlfriend dah dalam bilik bersama. Sekarang ni saya jadi musuh pada mereka. Kena tegur perbuatan mereka. Akibat tegur perbuatan mereka, adakah saya silap? Akak tak silap. Yang tegur ni lah jihad nama dia. Biarlah adik benci, anak-anak saudara benci, janji kakak dah tegur supaya kakak tidak disoal di hari kiamat. Tanggungjawab akak sudah pun lepas, tanggungjawab abang dah lepas, dan itu tidak dipanggil memutuskan silaturahim. Baik, minta tolong ustaz mengulang soalan bagi mereka yang tak pakai mikrofon. Oh, dah nak habis baru main soalan ni. Ya, mikrofon untuk kepahaman jemaah yang tak dapat dengar. Macam mana, dah habis lah baru jumpa soalan ni. Jadi maksud soalan ni, bila orang tanya soalan, ustaz tolong repeat balik soalan tu, nak bagi orang dengar. Dia lah habis lah baru jumpa soalan ni. Jadi tak dapatlah kita tolong. Ya. Bila masa situasi yang membenarkan harus bersalam? Bila? Tak tahu saya. Tak tahulah saya. Bila masa yang kita harus bersalam? Tak tahu. Wallahu a'lam. Ya.
Sekiranya yang kata tak boleh bersalam meninggal, mayat. Tadi kita dah jawab, bila dia dah meninggal, orang tu tak boleh disalam, tak boleh batal air semayang. Bila dia meninggal, tukang mandi mayat kata, mari adik-beradik, mari cium mayat, cium. Tak payah cium. Yang boleh bercium yang tak batal aja. Tadi saya jawab dah, anak, kakak, cucu, cicit, yang tu boleh. Menantu, ipar, duai, jangan campur tangan, jangan cium-cium mayat tu, tak boleh. Masih lagi berjalan hukum dia itu. Ada lagi soalan? Boleh Ustaz terangkan aktiviti Al-Barakah di musim cuti sekolah? Tuan-tuan boleh buka web saya. Kita dah buat ya, dah kemas kini yang baru. Kita ada program cuti sekolah 2 minggu, bermula 31 Mei sampai habis cuti sekolah. Dan kita telah pun dapat menyiapkan 25 buah pintu lagi untuk diisi kepada pelajar-pelajar yang baru, sebanyak 25 buah pintu pondok, siap dengan bilik air dan sebagainya. Jadi kalau dulu budak-budak ni tidur atas di lantai ya, sekarang mereka tidur atas katil, dan satu bilik pondok muat 3 orang, siap dengan bilik air. Jadi dah siap. Dan kita tadi sahabat saya beritahu, ada tuan tanah tu dah setuju nak jual tanah lagi untuk pembesaran sekolah saya ni. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan rasa nak bagi sumbangan wakaf yang baru untuk beli tanah, pembinaan ni sangat-sangat dialu-alukan. Dan sekarang ni saya tengah siapkan bangunan tahfiz. Saya kata kepada tuan-tuan, bila bangunan tahfiz ni siap, maka saya tidaklah berceramah jauh-jauh lagi dah, sebab saya nak tumpu pada sekolah tahfiz ni. Jadi ada orang minta, Ustaz, minta lah tak siap sekolah tu. Kalau dah siap, Ustaz tak ngajar kami dah. Jadi saya tumpu pada sekolah lah, sebab cita-cita saya nak buka tahfiz. Ya, bila dah ada 50 pondok ni tuan-tuan, kita boleh terima ramai pelajar, dan kita boleh buat prasarana dan tahfiz yang moden bersama dengan sistem pendidikan yang moden, walaupun dia hafaz Quran. Jadi insya-Allah saya rasa kalau tuan-tuan pergi sekarang, 3 tahun dulu atau 2 tahun dulu tuan-tuan pergi, dengan sekarang dah sangat-sangat berbeza daripada segi kemudahan bangunan dan sebagainya. Cuma untuk tahfiz memang saya tak buka lagi sebab bangunan belum siap. Dah siap nanti saya umumkan pada tuan-tuan daripada umur berapa dan sampai ke berapa. Yang kita buka sekarang ialah pondok. Kalau tuan-tuan rasa nak duduk di pondok, silalah. Nak duduk terus, penuh. Tuan-tuan boleh duduk sebulan, 2 minggu, 3 minggu, bercuti dengan anak seminggu Sabtu Ahad, ataupun tuan-tuan nak ambil kursus semayang selama sebulan, duduklah suami isteri. Di situ kita sediakan. Pondok yang duduk sampai mati telah pun penuh. Yang ada sekarang ni, kalau tuan-tuan sepakat bawa 2 anak, 2 isteri ke 1 isteri ke, nak belajar agama je, nak faham agama je, nak, Ustaz kami nak belajar semayang sebulan Ustaz, apalah. Tapi makan minum sendiri. Bawalah makan. Yuran RM70 saja untuk sebulan, untuk tuan-tuan duduk di pondok itu. Itu yang aktiviti yang terbaru di Pondok Al-Barakah. Habis ya? Ya? www.albarakah.org, www.albarakah.org. Semayang berjemaah imam dia batal. Kalau imam tu dah batal, dia keluar, jadi imam di belakang Bilal ke, datanglah ke depan sikit. Kalau dia tengok tu imam belakang tu tunduk semua, dia tak mau jadi imam, buat tunduk semua, takut nak jadi khalifah, nama dia khalifah, menggantikan imam, maka boleh dia tarik. Kalau dia tengok bila dia dah batal, tu imam sendiri yang orang belakang dia sendiri naik ke depan sikit, tak payahlah dia buat. Sebab ada tu imam bila batal, dia bagi mic dekat Tok Bilal, dia cucuk dekat Tok Bilal. Tok Bilal tengah semayang, dia cucuk mic. Tolong ganti. Yang Tok Bilal tu pun hanggur. Boleh ya? Okey, ataupun tok imam tu batal, dia ada tek cicak dekat kaki dia. Kita dah cakap subhanallah,
Tak adanya berhenti. Itu imam ni, subhanallah, tak ada berhenti, tak cicak di kaki dia. Maka kalau dia tak nak berhenti, imam yang tegur tadi, imam nombor 2 tadi, berjalan ke hadapan dia, duduk di sebelah dia. Boleh Abang Luqman? Ya, Abang Luqman jadi imam. Abang Luqman jadi imam. Baik. Jadi bila sujud tadi, saya nampak dah dia ada cicak atas moyang dia. Jadi dia tak nampak. Jadi saya dah tegur dia, subhanallah. Abang Luqman buat ada je, subhanallah, buat ada je. Jadi macam mana nak beritahu? Takkan beritahu tak cicak. Tuan-tuan beritahu tak cicak. Jadi tuan-tuan bergerak depan satu, bergerak depan itu sebelah dia. Bila Abang Luqman nampak orang di sebelah dia, Abang Luqman faham, aku dah, mungkin saya terkoyak, mungkin saya cicak. Maka berhentilah sembahyang. Itulah cara dia. Okey, Abang Luqman, terima kasih. Jangan bila orang sebut subhanallah, subhanallah, dia rasa dia betul, Fatihah dah betul, semua betul, dia marah pula. Apa? Buat ada juga dia marah hanya. Ini pun imam taklah baca punya. Baik ya, wallahu a'lam. Soalan terakhir. Saya nak pergi makan nasi ayam. Tak ada benda yang boleh kita memaki orang. Tak ada hadis sahih, tak ada ayat Quran yang membenarkan fitnah dan memaki orang, tak ada. Yang dibenarkan ngumpat, ada 6 sebab. Mengumpat ada. Mengumpat orang yang dah diumpat oleh Allah, boleh umpat. Firaun, setan, celaka betul setan ni, boleh ngumpat. Yang kedua, mengumpat untuk memberi hak, kita menuntut hak. Hakim, ya, dia hutang tak bayar saya nak saman dia balik. Itu mengumpat sebab menuntut hak. Yang ketiga, mengumpat menuntut hak, mengumpat mengadu masalah pada hakim, qadi. Suami tak bagi nafkah, boleh mengumpat pada polis. Tuan, saya nak buat report, suami saya pukul saya. Boleh. Jangan tuan-tuan pergi ke report, tuan nak buat report, saya kena pukul. Siapa? Rahsia. Kalau rahsia macam mana? Bagi tahu siapa? Tak nak ngumpat. Tak payah pergi balik. Boleh ngumpat pada polis untuk mendapatkan hak. Yang keempat, boleh mengumpat jika umum pada orang dia orang jahat. Jaga-jaga tuan-tuan, perompak tu dah masuk kampung kita. Jaga-jagalah. Jaga-jaga, dia tu orang jahat, nanti disamunya tuan-tuan. Boleh. Yang kelimanya, kita mengumpat. Mengumpat itu umum. Tuan-tuan, jangan mabuk bawa kereta langgar orang. Tengok semalam, mabuk-mabuk langgar orang, mampus orang, tak pasal-pasal je. Itulah padahnya kita mabuk. Itu umum, dibolehkan mengumpat. Yang keenam, dibolehkan mengumpat apabila kita ini mengumpat pada agama. Tujuan dia ialah nak menaikkan agama. Tuan-tuan, sembahyang macam tu berdosa. Jangan tiru macam tu, salah. Sembahyang dia tak betul, ayat ini tak betul, rukun dia tak betul, salah itu. Maka boleh umpat untuk meninggikan agama supaya sentiasa betul. Lain daripada itu tak adalah ngumpat. Tak ada. Haram lah. Tuan-tuan panggil dia, saya sebutlah dulu satu tempat buang saya mengajar. Sebab saya kata dekat dia, jangan panggil anjing. Haram panggil mufti anjing, haram. Dia pun buang saya. Saya tak nak sebut surah mana. Tak boleh, tak setuju dengan dia, dia punya hal. Dia punya hal. Jangan panggil dia anjing punya orang. Namun dia harus tuan-tuan tukar jadi haram sani. Haram. Tuan-tuan pergi minta maaf dengan dia ke? Tak ada minta. Sampai begitu sampai kiamat tuan-tuan tanggung dosa dengan dia. Dia buat keluar fatwa, tu dia punya hal. Tuan-tuan tak setuju ke, tuan-tuan setuju dengan dia, itu hak tuan-tuan. Tapi tolong jangan lafazkan perkataan yang menyusahkan kita di hari kiamat, dengan sebab kita menggelar-gelarkan dia dengan gelaran yang buruk-buruk. Dia tak ada dosa dengan kita, dia tak ada salah dengan kita
Apa sebab kita nak panggil dia anjing? Tapi saya tegur macam ini, satu surau buang saya ngajar. Sebab dia kata ustaz belah mufti, kami buang ustaz. Subhanallah. Jadi itu pun salah tuan-tuan. Saya mengajar ikut kitab. Bab mengumpat ini, tuan-tuan buka Baharul Madhi jilid 13. Pergi kedai beli jilid 13. Masa bila boleh mengumpat, masa bila haram mengumpat. Jilid 13 hukumnya. Ya, tadi ada ibu tanya tadi. Tak ada dah. Ya, last soalan anda ya. Isteri dengan mak saudara, anak dengan mak saudara. Bapak saudara yang mana? Ini bukan mak saudara, ini isteri. Ni isteri dia. Ni isteri ni Allah ni, Abu Tak ni. Apa ada anak ni? Dia isteri ada anak. Cucu-cucu dia. Baik, jadi masing-masing dapat anak. Isteri dapat anak. Isteri nombor 2 pun ada anak. Isteri nombor 3 pun ada anak. Masing-masing ada anak. Masing-masing ada anak. Kemudian kahwin. Bila kahwin dapat cucu pula. Okey, soalan dia, anak yang ni dengan yang ni batal tak sembahyang? Dia bagi apa ni? Mak saudara dengan bapak saudara. Yang ni mak saudara betul lah ni. Mak saudara betul. Ni yang batalnya ialah dia ni. Yang mendatang ni semua batal. Anak dia orang ni dengan yang ni dipanggil mak saudara. Mak saudara. Mak saudara lain bapak, lain ibu. Lain ibu bapak sama. Anak mana ni? Anak dia dengan tak apa, dengan bapak saudara mana? Dengan bapak saudara, dengan suami ni. Anak dia mana? Tolong. Dia pak saudara tak apa. Pak saudara betul lah. Yang tak boleh dia dengan suami dia orang ni. Dengan suami. Dengan suami, dengan isteri dia orang yang mendatang. Anak demo ni, dua ni, dengan mak saudara dia, bapak saudara dia tak batal. Yang batal siapa dia? Suami atau isteri mak saudara dia tadi. Boleh faham ya? Baik. Habis dah ya? Okeylah, dah nanti lah 2 jam, 3 jam lah. Surah pun sakit lah. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu bapa doakanlah sejahtera